Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Nanti sekejap. Boleh buat? Pasya ni 2018. Kalau boleh buat yang ni maknanya you dah betul-betul faham dah ikon. Tapi tak boleh buat lagi pun tak apa. Sebab kita baru buat satu example. Ada yang dah dapat jawapan? Belum sih. Satu pun belum? Tak sih sebab saya tak berapa faham sangat. Apa? Perlu guna pembaris ni sir. Kena guna baris. Online boleh? Aisyah, okey? Tengah buat? Ada yang tak dapat sir? Tak apa. Tak apa. Sebab ada yang tak berapa faham sangat. Okey. Kita tengok Saya pun tak buat ini sebenarnya. Okey. Okay, so air at 1 atmospheric pressure. So kalau 1 atmospheric ni maksudnya apa? Kita boleh guna Boleh pakai psychometric. psychrometric chart. So 1 atmospheric sama dengan berapa ni? 101.325. At 15 degrees C and 60% relative humidity. Okay, state 1 So this is considered as state 1, 15 degrees C, 60%, 22 meter cube per minute ni adalah V dot. Okay, so state 1, T1 is 15 degrees C, relative humidity is 60%, V dot okay, so that was at state 1 and it lived at 25 degree and 65% relative humidity. Oh ini dekat, dia dekat 3 So state 3 state 3 ni lepas dia humidified, lepas dia spray air tu T3 25 degree, relative humidity 65%. State 2 dia bagi apa? The air is first heated to 20 degree. So state 2 dibagi T2 20 degree C. Okay, so this is the schematic diagram. Okay, and then dehumidified by the ejection of hot steam. Yang dimasuk hot steam ke sini. In the humidifying section as shown in figure, with the help of the psychrometric chart, determine the specific enthalpy. Ini dia nak apa? Find specific enthalpy and relative humidity of air when it leaves the heating section. Ni dia nak kat mana? 1, 2, 3 dia nak kat mana? 3. 2 leave the heating section. Maknanya ni heating section, kat sinilah dia nak find 2 H2 dengan
Dia nak apa? H dengan relative humidity. Ni kan dia tak bagi kat sini. So dia nak H2 relative humidity 2. Okay, so tu A. B, B soalan sama. Also determine specific humidity and specific enthalpy of air when it leaves the humidifying section. Leave the humidifying section ni nombor apa? 0.1 to 3. Kat mana? Selepas dia keluar daripada humidifying section ni kat mana? 1, 2, 3. 3. 3. So dia nak apa tu? Omega 3. Specific humidity ni kilogram berapa per kilogram darah air ni omega 3 and specific enthalpy dengan H3. Okay. C dia nak apa? The rate of heat supply in the heating section. Q in ke Q out untuk heating section? Q in ke Q out? Q in. Specific Q in eh. And the mass flow rate of steam required in the humidifying section ni. Dia nak kat sini. Dia nak M dot water. Humidifying mass flow rate of steam required in the humidifying section. Ni yang dia nak. Okay. So kita tengok pressure is at 1 atmospheric pressure. So kita boleh guna apa? Psychometric chart. Psychometric chart. Okay, ambil psychometric chart dulu. Ada psychometric chart saya ni? Tak ada. See. Okay, so this is psychometric chart. Besarkan sikit. This is the schematic diagram. Okay. Boleh nampak tak psychometric chart ni? Kena besar lagi? Besar lagi. Besar lagi. Lagi eh. Okay, so first kita kena plot lah. Kita kena cari point-point yang dia bagi dulu. First, dia bagi dekat apa nama ni, point 1. Point 1 kita boleh cari tak? Temperature dia berapa? 15. 15. So macam mana 15? 10. Plot sama-sama you apa plot dekat graf. Ni 10, 11, 12, 13, 14, 15. So this is 15 degree. T1. Boleh? Nampak? Nampak sir. Okay. So T1 15, kita tarik ke berapa? Dia punya relative humidity 60%. berapa? 60. 60. Ni 60% ni. Relative humidity 60%. Boleh? So point 1 kita dekat sini. The first intersection is here. So this is operating point for point 1. Boleh? Okay? Boleh sir. Okay. So point 2 kita ada apa? Dia bagi apa je point 2? Dia bagi temperature. Temperature sir. Temperature saja. So kita ada 20 degree ada tak? Ni. So this is 20 degree. So itu sama dengan 20 degree C. Okay. So apa? Kita draw a straight line.
Okay. So kita tahu, apa yang kita tahu dekat point, dekat heating section? Heating section. Dia punya humidity ratio sama. Omega dia Sama. constant. Omega 1 sebenarnya constant ataupun sama lah. Constant ni makna dia apa? Dia adalah straight line. Okay, so daripada point 1 okay, daripada operating pressure, operating point dekat point 1, tarik kiri kanan, heating, okay. So mana point tu? Operating point dekat point tu. Untuk point tu kat mana? Kat mana? 20 degrees. 20 degree. Point dia kat mana? Ni point dia kat sini kan? Ni point dia dekat sini. Untuk point 1. Point tu operating point dia kat mana? Dekat intersection dia lah. Kan? Kat sini kan? Betul sir. Dengan intersection. Sebab apa dia kat sini? Dia intersect antara 20 degree dengan omega. Sebab apa? Sebab omega ni constant untuk process number 1. Okay, so this is heating section. Clear? Ada Boleh. soalan? Okay. Okay. Okay, so point 3. Point 3, warna apa? Warna purple. Nampak purple. Okay. Point 3 berapa temperature dia? State 3? 25. 25. 25 kat mana? 20, 21, 22, 23, 24, 25. So this is T3 sama dengan 25 degree C. Boleh? Boleh sir. Okay, so apa lagi dia bagi? Humidity 65%. 65 ada ke tak? Dia tak ada 65 dia ada 60 sir. 60-70 tu dibagi 2 lah. So saya tengok lebih kurang So bagi 2. Bagi 2 ni antara ni, bagi 2 ni antara 2 curve 60 dengan 70% ni bagi 2 dapat lebih kurang kat sini. Boleh? Ni kena agak-agak ke apa sir? Kalau saya ni agak-agak lah. You ada membaris senang sikit. Okay. You tengok selari kan? Selari ni dengan sini. Selari and then buat straight line. Bagi 2. Ukuran untuk straight line ni bagi 2. Boleh? Sebab dia 65 kan? Dekat tengah. Boleh? Faham? Okay, so ni operating point untuk condition number 3. Okay, so this is the process. Proses apa tu? Yang ni heating. So this is heating. Yang ni kita panggil apa? Humidifying. Boleh? Okay. Okay, so kita dapat point 1, point 2, point 3. Okay. So kita dah dapat semua. Kita tengok apa yang dia nak. A dia nak apa? H2.
Okay, so point 2, dekat operating point 2 cari H2. Cuba saya nak tengok you cari H2 dengan apa ni? H2 dengan relative humidity at point 2. Operating point 2. Try cari. Saya dapat H2 37 sir. H2 mana? 37. H2 37. Okay. Relative humidity 44%. 40% lebih kurang 44%. Orang lain? Ada dapat lain sikit? So H2 kita buat macam mana? Dia macam mana H ni? Ni kan? Dia punya axis untuk H. So ambil dekat point tu, ikut selari, biar selari sentiasa selari. Lebih kurang macam ni ke? Selari dia tu. Ni tak selari, ni tak selari. Lebih kurang macam tu. Berapa tu? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Betul ke line saya tu? 36, 37, ha? Ke saya ingat? Saya nampak macam dah betul. Betul. Betul So H lebih kurang 36. 36 kilojoule per kilogram air. Orang lain dapat tak? Yep. Dapat Okay, relative humidity. Relative humidity ni berapa tadi sampai dekat ni? Ni dalam berapa persen ni? Tengok ni. Dia tak sampai tengah kat bawah daripada 45 lah. 44, 43% macam tu lah. Tadi sampai jawab 44. 44%. Boleh? Okay. Okay, so cari untuk B, C, D. Lepas tu kita tengok, kita compare jawapan. Nanti dah dapat beritahu. Dah siap bagi tahu jawapan omega 3 berapa?
0.013. Okay. So omega 3 macam mana dapat? Dekat T3. T3 dekat operating point dia lah kan? Yes, Okay. 65%. Yang ni kan? Berapa tu? Ni 12, ni 12. 13. Sampai 13 tak sampai 13 lagi kan? Ni 14. So 12, 12.5, 12.9. Boleh? Omega 3. Setuju? Ke tak setuju? Saya pun dapat 13 lah. 0.013. Saya punya atas line. Tu yang dapat 13 tu. Oh, atas line So, this sebab saya punya tak accurate dia punya 45%. So, kalau you betul-betul kira dengan ni apa, bahagi betul-betul dekat tengah tu mungkin dapat 13 lah. So, 0.013. Unit dia apa? Kilogram vapor ataupun kilogram H2O per kilogram dry air. Dia nak apa lagi? Omega dengan H. H berapa? 58. 59. 59. So dia memang nanti you, tapi tak adalah lari jauh sangat kan jawapan dia tu. Saya ni lebih kurang 58. Lebih kurang 58. Dia punya pun sepatutnya lebih kurang macam ni, 58 kilojoule per kilogram air. Boleh? Setuju? Right. Okay. Q in macam mana? Tengok CV balik yang saya dah buat semalam, minggu lepas tu. Q in sama dengan M dot A apa? H2 M dot A, H2 minus H1. betul? So kira M dot macam mana? Oh, M dot tak ada lagi. M dot macam mana cari? Dot V over V. V dot over specific volume. So V dot dia dah bagi kan? Tak ada? Okay, V dot tukar kepada meter cube per second bahagi dengan specific volume. Untuk state 1 berapa? Specific volume ni? Berapa tu? 0.82. Ni 0.83. Tu lebih kurang berapa? 0.824. Boleh? Ke 0.825. State 1. Tukar kepada second. Berapa dapat?
Bawah dapat M dot A. 0.44. Ni apa? Kilogram per second ni. Boleh dapat tak? Dapat saya. Dapat. 0.85 betul Ni kalau saya nampak yang lebih kurang yang saya punya ni lah. Dia punya pun lebih kurang macam tu kot. 0.825 ataupun 0.825. Boleh? Boleh saya. Okay. So dah dapat M dot. H2 tak ada. H2 dah ada. H1 tak ada. H1 kena cari lah. Dekat point 1 ni cari H1. Ni. Boleh? H1 berapa? Saya 31. 21. Ha? 31 lebih kurang Yang lain ni okey tak? Saya dengar suara sama je ni. Saya harap semua okey lah. Okey sir. Sir, tapi lambat sikit. Lambat sikit tak apa. 31.5. 30, 31.5. Okey lah, 31.5 So H1, 31.5. So 0.44, H2, 36, tolak 31.5. So dapat apa? Q dot in saya dapat 2.64 kilowatt. 2.4 2.64 kilowatt. kilo. Orang lain? Sama tak? Okay, boleh? Boleh? Saya tak dapat sir. Sebab apa? 2.0. Saya dapat 1.98. Ni 0.44 ni dah sama. Sama. 0.44 36. tolak 31.5. Sama. Sekejap. Kalkulator saya ni asyik hilang je. Nak main ni. Okey, ada. Ikut. 0.44. Lebih kurang 1.98 Yes. kilowatt. Dapat 1.98. Ni salah masuk kalkulator kot ni. Saya guna value tu sir. 37 minus 31. Oh, iyalah lain-lain Sorry. Tapi dia takkan lari jauh lah daripada ni. 1.98 kilowatt. Okey. Dapat? Ada Dapat. tak dapat? Okay, last kali dia tanya apa? A, B, C, D. M.W macam mana? So ingat balik energy balance Energy balance for water, mass balance for water M.A1 masuk yang masuk dari sini, daripada sini 2 dengan 3 M.2 sini and then campur dengan M.water sama dengan M.A3 ni 2. Okay, so M.W sama dengan apa?
M dot tolak M dot A. Macam mana? Sorry. M dot A 2 tambah omega 2 omega 3 tolak omega 2 kan? Kan omega 2 tolak omega 3. omega 3 tolak omega 2. Ha. M dot W ni. Okay, so dapat apa? M dot A 0.44. Omega 3 berapa? 0.013. Omega 2 sekejap lagi Omega 2. Mana omega 2? Oh ni. Ni omega 2. Berapa? 6 6.5, 6.4 lah kalau saya punya ni 6.4. Ataupun berapa? 0.0064. Boleh? Right. So dapat apa? Omega 2. Berapa? Kalau saya ni berapa? 0.44. Betul? Lebih kurang sir. Okay. So ada lagi dia nak apa? Oh tak ada dah. Boleh? Ada soalan? Sir, Any question? Ya. yang M dot W tu masa masukkan dalam calculator dia dapat negatif. Kita ignore ke negatif tu? Yang mana? Yang question 3 tu mass flow rate saya dapat negatif. Yang mana ni? Mana boleh dapat negatif ni? Besar tolak kecil ni. 0.013 tolak 0.0064. Oh. So, nampak. Mass flow rate tak ada negatif, dia kena sentiasa positif. Sir, soalan minta dalam minit. Oh, soalan ni? Saya tak baca soalan tadi. Okay, so maknanya kali je lah. Saya ingatkan biasa dia dalam watt apa semua tu kan. Dia nak kilojoule per minute. So maknanya yang tadi ni 0.44 ni dari mana 22 meter cube per minit ni tak perlu tukar meter cube per second. Boleh? Ni yang ni tak perlu tukar. So masuk as it is. Sir, time kita nak kira W3 dengan W2 tu sir, tak perlu consider K ke sir? Kilo? Just direct je. Ni kilo ni. Oh kilogram memang kilo. Berat memang kilogram. Wait. Dia bukan kilo tu sebab kali 10 kali 3 memang kena dalam kilo. Kilogram. Alright. Okay. Boleh? Ada soalan? Boleh?
Aisyah ada? Aziz? Tak ada soalan sir. Tak ada soalan sir. Adib, Zarif, okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, very good. Okay, so saya dah tunjuk satu ni. Cuba buat sendiri yang Jun 2019. Saya nak tengok jawapan je. Saya nak dengar jawapan je. Sekejap je ni. Sebab sekejap. Siapa buat soalan? Saya rasa macam soalan sama. One atmosphere 1560 2565 Oh, dia tukar mass flow rate, dia tukar 1 kilogram je. 1 kilogram per second. Yang lain semua sama. Sekejap, kita cari yang lain Tak mencabar buat soalan yang dah buat. Naik kelas ya? Apa kelas ya? 3. Itulah. Okay, yang ni macam lain. Okay. Try jawab yang ni. Boleh? Satu atmospheric pressure.
Dapat tak? Boleh guna second screenshot ke? Atau tak boleh? Boleh sir. Okay. Boleh? Lebih kurang sama tadi. Dia ada heating and then humidifying section. Dia nak T2 dengan relative humidity 2, E Q in, C M.W. Yes, lanjutkan.
Okay. Boleh? Okay, so kalau boleh kita nak habiskan sikit lagi ni untuk aircon. Ni apa? Type of air conditioning system. So kita ada evaporative cooling. Tapi kat Malaysia tak, kita jangan guna evaporative cooling. So this is type of air conditioning system. Okay, so dia ni biasanya dekat hot and dry, dekat mana? Padang pasir, tempat macam tu. Tempat kita memang tak famous sangat evaporative cooling. Okay, so and then ni pun sama, dia adiabatic mixing of air stream. Dengar tak? Tak pernah sir. Dengar saya cakap dengar Dengan okay. So yang ni kalau aircon dekat bangunan lah, bangunan yang besar dekat kita punya kompleks engineering kompleks dekat fakulti pun, dekat college pun memang kita guna mixing ni. So maknanya untuk mixing extreme ni kita nak yang ni yang the final ataupun yang keluar ni, this is out. So this is in. Okay, so dekat inlet ni, dua inlet ni it can be heating, it can be cooling, ataupun it can be heating plus humidification, ataupun it can be cooling with dehumidification. Okay, so maknanya proses ni proses sama yang kita belajar ada 4 proses tu. Cuma yang kita kena tahu untuk mass of dry air. Mass of dry air maknanya inlet, okay, inlet sama dengan outlet. Okay, so kat sini kalau kita tengok gambar ni, inlet dia kat mana? 1 dengan 2 kan? So m.a1 tambah m.a2 sama dengan m.a3. So yang keluar kat sini basically adalah summation of m.a1 campur m.a2. Okay, so yang keluar ni semua adalah summation of inlet sama dengan water vapor. Omega 1 m.a1 campur omega 2 m.a2 sama dengan omega 3 m.a3. Okay, so for the energy inlet sama m.a1 h1 m.a2 h2 equal to m.a3 h3. Okay, so it can be represented by using psychrometric chart. So kalau ni, this is operating point at condition number 1, operating point at condition number 2, and then this is the final result yang kita nak. Okay, yang keluar daripada mixing chamber, point number 3. So we can plot based on this psychrometric chart. Okay, so by rearrange this equation, kita boleh dapat m.a1 ratio of m.a1 over m.a2 sama dengan omega 2. Ya, omega 2 tolak omega 3, omega 3 tolak omega 1 sama dengan h2 tolak h3, h3 tolak h1. Okay, so you boleh guna psychrometric chart. Proses dia, calculation dia semua sama macam yang kita belajar sebelum ni. Proses dia sama, cuma ni je. Yang bezanya adalah related to the mixing process ataupun mixing in this adiabatic S3. Okay, boleh? alright. Okay, so kita tengok dari sini satu example. Example ni saturated air leaving the cooling section of air conditioning system at 14 degrees C at the rate of 50 m3 per min is mixed adiabatically with the outside air at 32 degrees C and 60% relative humidity at 20 m3 per min. Assuming that the mixing process occurs at pressure of 1 atmospheric, determine the specific humidity, the relative humidity, the dry bulk temperature, and the volume flow rate of the mixture. Okay,
So yang lebih kurang macam ni ya, dia ada punya soalan ni. Okay, dia ada point 1, this is inlet, and then this is outlet 3. So point 1 ni dia saturated air, leaving the cooling section of an air system at dia cooling cakap T1 14 degrees C without 50 meter cube per min, and then with the outside air, so yang ni dimasuk combine 32 degree C, 60% relative humidity at rate 20 meter cube per minute. So assuming that the mixing process occur at pressure of 1 atmospheric, so semua ni 1 atmospheric, determine the specific humidity omega 3, dry bulk temperature TDP, and then volume flow rate of the mixture, volume without 3. Okay, so daripada proses ni dia nak omega 3, relative humidity 3, TDP and omega 3. Okay, so omega nu ataupun V dot volume flow rate. Kalau kita tengok psychometric chart dekat state 1 state 1 kita boleh tengok depan ni at temperature 14 degree C. Okay, temperature 14 degree C kita akan dapat berapa ni, H1 sama dengan 39.4 kJ per kilogram dry air, and then omega 1 dapat 0.01 kilogram per kilogram water per kilogram dry air. Yang ni relative humidity dia buat apa? State 1. Ikut soalan ni, relative humidity dia buat apa? Berapa? Ada dibagi tak? Tak ada sir. Dibagi dalam bentuk ni. Saturated maksudnya apa? 100. 100. Okay, so yang ini value dekat P1 14 degree C 100. So dapatlah ni. And then at point 2, this is point 2 ataupun mixing chamber at 2 T2 32 degree C 60%. So dapatlah 79 0.0182 and then 0.889 kilogram dry air. Okay, so kita boleh dapat m dot A1, m dot A2. So macam mana dapat m dot A1 sama dengan V dot 1 bagi dengan specific volume. Okay, so 50 meter cube per minute bagi dengan 0.826 dapatlah 60.5 kg per min. Okay, and then sama dengan mass flow rate at stream number 2, 20 meter cube per minute ni bahagi dengan 0.889, this one dapatlah 22.5 kg per meter, 22.5 kg per min. Okay, so m dot A3 sama dengan m dot A1 tambah m dot A2. So tambahlah 60.5 tambah 22.5. So dapatlah 83. Okay, so 83 kilogram per minit. Okay, boleh? So dia nak apa? Dia nak omega. Omega macam mana dapat? Omega 3. Kita boleh guna apa? Boleh guna mass balance for water. So mass
balance for water. Okay, so omega 1 m dot A1 tambah omega 2 m dot A2 sama dengan omega 3 m dot A3. So dapatlah omega 3. So omega 1 dah ada, omega 2 dah ada, m dot A1 this one, m dot A2 pun dah ada. So dapatlah omega 3. Boleh? Boleh sir. Okay, so relative humidity dapat macam mana? This one. So boleh tengok dekat apa nama panggil? Psychometric chart. So kita tengok ni. Solution dia. Ni omega 3 dapat 0.0122 kg water per kilogram dry air, and then state 3 50.1 kJ per kilogram dry air. Okay, so these two properties fix the state of the mixture. Other properties of the mixture are determined from the psychometric chart. Okay, so dapatlah T3 19 degree, relative humidity 89%, and then mu3 0.844 meter cube per kilogram. Okay, so kalau kita ambil ni, kalau kita tengok dekat psychometric chart, state 1 tadi berapa? 14 ya. 14 dengan berapa? 14 dengan 100% kan relative humidity. Yes. So this is 14. So this is operating point 1. And then point 2 apa? Point 2 32 degree. Ha? 32 degree Celsius. 32 60. 32 60. 32 30 31 32. Okay, 32 60. Mana 60? Lebih kurang di situ. So 32 60. Okay, so kita draw straight line antara point 1 dengan point 3. Point 1 ni, and then this is point 2. Point 3 dia kat mana? Okay, so this is the process. Point 3 dia somewhere antara point 1 dengan point 2. So kita tak tahu lagi. Tapi kita tahu omega 3 dia dah calculate dapat berapa? 0.0 ni omega 3 dah calculate 0.0122. Berapa ni? 1 2 3 12.2 gram. Okay, 12 gram kilogram dry air. So macam mana kita tengok omega 3? 12.2 kat mana? Dekat Ni kan 12. Ni 12. 12 ni kan? 12, ni 13. 12.5 cari 12.2 lebih kurang Saya tu tak tepat tu. Kurang tepat. Nanti you all tengok sendiri dekat guna berbaris, you akan dapat lagi tepat lah. So straight line. Sebab omega straight kan? Betul? Okay, so cari intersection dia. So this is the intersection. Berapa tu lebih kurang temperature? Tarik ke bawah. 18.5. 18.5. 18.5 So
lebih kurang 18.5 P3 18.5 degree C. So jawapan dia 19 ni. Dia lagi tepat lah dia punya ni. Sebab ni saya tengok ni macam bukan 12.2, ada 12.3 lebih kurang. Tapi dalam range tu lah. Okay. So T3, so berapa ni? Relative humidity, tengok relative humidity dekat-dekat dengan 90 dah dekat-dekat sangat dah ni. So dia buat 89%. And then B3 ataupun specific volume 0.84 ni. Dia ambil 0.844 ataupun 0.843. Boleh? Alright. Okay, so yang ni penting sebab assignment. Assignment dah tengok belum? Saya dah letak dekat Google Classroom. Belum tengok lagi. Dah boleh tengok Google assignment tu apa kena guna macam ni lah. Guna apa nama ni? Guna econometric chart untuk adiabatic mixing. Boleh? Ada soalan? Okay, sir. Okay, so proses dia tu sama. Empat proses tu je. Cooling, heating, apa nama ni? Cooling with dehumidification and then heating plus humidification. Okay, tak kira lah dia ada mixing ke, mixing tu 3, 4 ke. So proses dia tu tetap sama. Daripada inlet, kalau heating, sebelum heating, result dia selepas heating. And then kalau humidification, sebelum dengan selepas humidification proses. Boleh? Boleh sir. Okay. So saya tak ada dah, saya punya telefon. Okay. So group ada berapa? Saya cakap 64. Ada 6 group saja. So group 1 dengan group 2 boleh 5 orang. Sekejap saya buat dekat group 3, 4, lain-lain semua 4 orang ya. Boleh? Okay sir. Ya. Sebab ni penting sebab ada orang yang memang tak hantar. Kalau selepas tak hantar sebab dia tak dapat kerjasama sepenuhnya daripada group members dia. So saya kena buat awal-awal lah supaya kita all tahu siapa punya group members. Group apa ni? 4. Okay. So saya guna komputer dia tak boleh ni tak boleh enter group assignment. Kakak, telefon. Sekejap. Saya dah hantar kat group, dekat WhatsApp group. Tengok. So group assignment, group number 1 5 members, group number 2 also 5. And then group number 3, 4, 5, 6, 4. Boleh? Okay Faham? sir. Faham sir. Okay. So ada soalan apa-apa? Sir, boleh tak send slide ni sir? Sebab Ya. nota tu ada yang tak ada dalam slide ni.
Oh, ni yang saya simplify. Nanti saya hantar. Thank you, sir. Sir. Boleh? Okay, bye-bye. Assalamualaikum, salam sejahtera. Stay safe. Thank you, sir. Jangan lupa sign attendance dekat YouTube. Alright. Thank you. Bye.